Okey, hari ni kita tengok set kedua, kertas 1, bahagian A kan. Okey. Soalan nombor 1 kita ni macam biasalah, satu senang fungsi. Kan, iaitu diberi apa ni? Soalan ni. Satu fungsi senang fx sama dengan fungsi dia pun terlalu mudah lah, macam tak logik yang masuk SPM ni. Kan? Takkan yang ni masuk itu susah lagi ni. Kan? Gfx sama dengan kat sini x kuasa 2 tambah 5x tambah dengan 8. Okey, soalan A. Dia minta gx. Soalan senang soalan ni, tapi kalau tahu. Kalau tak tahu nangis juga nak buat. Tahu tak? Macam mana cari gx? Ingat lagi? Macam mana? Kita letak songsang dekat apa? Dekat F. Sama macam minggu lepas lebih kurang. Kita ambil GF kan. Lepas tu kita matikan F ni dengan letakkan dia punya songsang sebelah dia. Yang tak tahu minggu lepas tak tahu kan? Tak tahu kan? Tahu. Kan? Macam tu. Nampak? Dia jadi fungsi apa? Gubahan, komposit. Jadi seolah-olah seperti F songsang ni nak masuk ke dalam GF. Jadi kita akan dapat GF kita buka. Bila buka dia boleh buat apa? Kuadratik. Jadi dia buka kuasa 2. Yang masuk X tambah 4 campur 5. Buka lagi. Yang masuk lagi sekali F. Salah. Songsang Sorry. Songsang bukan ni. Songsang. Habis nanti. Soalan senang ni. Soalan saya kalau exam memang macam tu, soalan senang yang saya salah. Yang susah semua betul. Expand, saya akan dapat X kuasa 2 tolak 8X campur dengan 16 campur dengan 5X tolak 20 tambah 8. Tekan kalkulator ke tak? X kuasa 2 tolak 8 campur 5 tolak 3X 16 campur 8 tolak 24. Asyik tak tahu kira macam tu kan. Kau tekan kalkulator pun tak tahu kira macam tu. Kan? Puan, beza kan? Beza. Okey. Tak apalah, buat macam mana kan. Okey. Senang kan? Boleh. Adi, ingat Adi? Okey. Ini pun saya tak target sangat soalan semudah macam ni. Soalan B. Okey, nilai-nilai K dengan keadaan. Dia minta B. Soalan B kat sini. Nilai-nilai K dengan keadaan G 2K sama dengan 4K. Soalan ni dia bahaya kenapa? Bahaya dia sebab dia ada kaitan. Kalau A kamu tu salah, bungkuslah B dia. Ikat mati. Bukan ikat tepi, ikat mati. Yang jaga kat sini. Jadi kita kena ambil G kita kat sini. Nampak? Dan kita kena gantikan pula dengan 2K. Jadi kita akan dapatkan itu adalah kuasa 2. 2K kuasa 2. Kemudian tolak dengan 3. 2K. Kemudian campur 4 sama dengan 4K. Jadikan dia kuadratik. Ini 4K kuasa 2. Tolak dengan 6K. Panggil. Tolak dengan 4K campur 4 sama dengan 0. 4K kuasa 2 tolak dengan 10K campur 4 sama dengan 0. Tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Okey. Biasa tekan kalkulator. Apa barang tekan kalkulator? Kan? Kalau tak nak tekan kalkulator, kena faktor dulu. 5 saat. Saya matematik saya tak pandai sangat. Kan? Betul, saya tak pandai sangat. Kalau saya pandai lain. Nampak? Saya kata tak boleh buat. X, saya buat sini X, saya buat sini X. Okey. Cabang naik. Okey. Bagak korang Okey, sini kemudian sini 1, sini 4, sini per 2,
Sini per 2. Tolak. Sini tolak. Yang ini boleh kecil. Jadi 2. Jawapan kita adalah K sama dengan 1/2 dan K sama dengan 2. Apa? Ha? Saya biasa bila explain dia lambat sikit. Kalau macam saya jawab dalam exam, lepas tulis sama dengan kosong ni kalau jawapan tu. Okey. Boleh yang di rumah abaikan apa Syiraq ni. Anggap dia macam dia tak wujud. Tak apa. Classmate kau semua ni. Sina, classmate kau. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Tapi soalan ni rasa macam saya macam tak rasa macam tak jawab Ahmed. Rasa tak jawab Ahmed? Kan? Okey lagi. Kalau nama dia Ahmed dia soalan 1 2 tu tak rasa lagi. Dia start soalan tiba-tiba tengah bawa laju sedap tulis kan. Dia boleh tarik handbrake terus tau. Kat highway. Drift lah. Drift. Okey, nombor 2. Kita tengok soalan nombor 2. Senang juga ni. Diberi 5 dan P adalah punca-punca persamaan kuadratik. Bila dia bagi punca, kita letak kat atas dulu. 5 saya biasa letak dalam bulatan. Punca letak bulatan 5 dan P. Bagi persamaan kuadratik. Kuadratik yang dia bagi kat situ sebab dia bukan kuadratik. Saya tak letak kat bawah ni. Dia cakap kuadratik tapi dia tak susun cantik kuadratik. Kita kena bagi dapat kuadratik yang cantik dulu. Jadi X campur 3. X tolak 2 sama dengan K. X tolak 2. Okay, ada pelajar lagi dia nak senang. Dia ambil bawa ke sini, pindah sini, potong mati. Kita tak di kuadratik. Kita tak mati. Ni tak boleh pindah, tak boleh potong. Kena expand. X kuasa 2 berapa? Tambah X tolak dengan 6. Lambat. Ini KX ini tolak 2. K. Kuadratik dia jadi X kuasa 2 tambah dengan 1 tolak K. X. Kemudian tambah dengan 2K tolak 6 sama dengan kosong. Oh, cantik. Dia kena ada A, B, C dia. Jadi A dia sama dengan 1, B kita sama dengan 1 tolak K dan C kita sama dengan 2K tolak 6. Yang ni yang penting dalam kuadratik. Dah dapat ni, baru kat sini baru kita boleh pakai formula Sorba-Porcha. Dia dua kaedah boleh pakai. Boleh pakai Sorba-Porcha boleh pakai biasa-biasa pun boleh. Ganti pun boleh. Sorba-Porcha. Okey. Biasa saya ajar kamu Sorba-Porcha, kita pakai Sorba-Porcha. Hasil tambah punca. Hasil tambah punca kita akan dapat kat sini 5 tambah dengan P sama dengan negatif B. Per dengan A. Satu tak payahlah. Sini kita cantikkan equation dia. Sini kita akan dapat 5 campur P sama dengan K tolak 1. Okey. Biar kat sini dulu. 4 pula. Hasil darab maksudnya 5 darab dengan P sama dengan C. 2K tolak 6 per 1. Jadi kita boleh susun dalam bentuk persamaan serentak linear. Jadi saya akan susun P dulu. P tolak K sama dengan negatif 6. Yang ini bawa ke bawah. 5P tolak 2K sama dengan negatif 6 juga. Betul? Negatif 6. Macam tak best lah kita negatif 6. Macam kelakar. Tak dapat jawapan betul ke? Saya kira. Kita tengok. Cuba tekan kalkulator. Biasanya kalau sama belakang ni, tak dapat ni. Oh, dapat. Try. Boleh. Tekan kalkulator, Isyak. Kalkulator ada bateri tak, Isyak? Ada bateri? Tak, ada bateri pakai yang gedekut kan? Amin.
P sama dengan 2, K sama dengan 8. Okey. Takkan ni 5 markah? Saya tak logik ni. Sekejap. 5 markah ni. Kalau kamu jumpa dalam exam SPM, soalan macam ni 5 markah, kan, jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih kat siapa? Yang buat soalan. Dan alhamdulillah sebab Allah dah takdirkan sebagai soalan tu senang. Boleh? Push. Tiba-tiba ramai. Masuk. Boleh? Yang kat rumah boleh ke? Senang ya soalan ni. Kita buat soalan senang. Biasalah saya bagi kamu senang-senang. Nanti soalan SPM kan? Besar. Okey, nombor 3. Kau nak pergi mana ni? Tengok, ya Allah. Okey. Teruskan nombor 3. Kita cubalah setakat pada yang sebanyak mungkin lah yang boleh buat. Esok lagi sambung. Itu ada 2 kali. Kertas 2 sikit je. Sebab kertas 2 saya banyak dah buat revision dengan kamu. Banyak sangat kertas 2. Kertas 1 yang saya potong. Nombor 3. Tengok cari julat nilai K. Perkataan pertama yang dia keluar adalah julat. Tengok. Julat untuk nilai K. Senang. Kalau julat, jawapan akhir mesti dalam bentuk ketaksamaan. Sama ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, kecil sama dengan. Itu julat. Okay. Jika graf bagi fungsi kuadratik fx sama dengan K campur 2, X kuasa 2, tolak dengan 12X, campur dengan 2, K tolak 1, menyilang paksa X pada 2 titik berbeza. Best. Apa formula kita? Menyilang 2 titik berbeza adalah B kuasa 2 tolak 4, AC lebih besar pada 0. Ini menyilang 2 titik. Pada 2 titik yang berbeza. Masukkan saja. Dia dah susun ni. Dia susun titik ni A, ni B, ni C. Jangan pergi expand pula. Pergi expand kacau, biar je. B kita siapa? Negatif 12 kuasa 2 tolak 4. A kita adalah K campur 2. Ni okay. C kita adalah semua sekali ambil. Kalau nak expand boleh 2K tolak 2 pun boleh. Lepas tu expand semua ni jadikan dia kuadratik. Ini akan dapat 144. Okey, biasanya kalau 2 ramai-ramai macam ni, saya akan expandkan yang 2 ni dulu. Okey, 4 ni saya biar dulu. Tolak 4, yang ni dulu expand. Kita akan dapat 2K kuasa 2. Kemudian 4 tolak 2, tambah 2. 2K tolak 4. Okay, baru expand 4 masuk. Dia lambat sikit kerja, dia tak apa. Tolak 8K kuasa 2. Hati-hati dengan negatif. Tolak 8K campur dengan 16. Okay, susun semula. Negatif 8K kuasa 2. Tolak 8K. 144 campur 16. Positif 160. Lebih besar pada 0. Sampai kat sini kamu kena buat quadratic inequalities. Ketaksamaan kuadratik. Ketaksamaan kuadratik pertama kita kena lukis graf dulu. Graf dia adalah graf negatif. Jadi graf negatif bentuk dia masam. Graf negatif. Kemudian kita dapatkan dia punya punca dia. Berapa punca dia? Punca senang, tekan kalkulator je. Punca. Kalkulator. Cepatlah, jangan guna otak, jari je. Negatif 5 dengan 4. Negatif 5 dengan 4. Okey. Lorek kat mana? Lorek kat atas. Tengok yang ni. Lebih besar pada 0, maksudnya kita lorek di atas. Di atas jumpa kawasan bulatan ni. Di dalam dia jawapan kita, K kita adalah berada di antara negatif 5 dan juga 4. Itu jawapan kita.
Hati-hati tengok. Bum balik bum bum, bum balik buka bum, bum balik bum bum, bum balik buka bum. Anak aku nyanyi hari-hari sampai melekat pada otak aku. Oh, example lagi ada. Account. Account dah semalam. Jangan. Oh. Tadi penat-penat soalan senang kan? Aduh. Lagi apa? Ekonomi belum kan? Ekonomi last sekali ya. Perniagaan? Tak ambil. Awal lagi ya? Oh. Habis apa tu? Lepas ekonomi? Ekonomi last day lah. Ui, gap lama. Lepas MAT tu. Lepas ni apa perancangan? Kahwin? Nanti tu. Bulan puasa ni siapa nak join saya ni? Niaga ni? Nak jual tengah fikir ni. Saya nak jual air temikai. Dia pelajar SPM biasanya. Lepas dia ambil SPM, lepas dia jawab SPM, biasanya bulan Ramadan tu adalah bulan untuk dia minta doa supaya result dia diberkati kan, supaya memudahkan pemeriksa tu bagi markah masa tu lah. Bukan nak pergi enjoy, nak raya semua. Okey, kita sambung lah. Okey, ini soalan yang tak ada jawapan ke ada? Selalu soalan pelik-pelik dia ada. Soalan yang apa? Persamaan serentak ni kadang-kadang tak ada jawapan. Tapi rupanya tak ada jawapan tu jawapan dia. Tak seronok betul. Kita buat banyak lah tak boleh selesai. Rupanya tak boleh selesai tu jawapan dia. Itu bahaya. Jawapan dia apa? Tidak boleh. Tiada penyelesaian. Tu jawapan dia. Okay, nombor 4. Tapi saya tak rasa lah soalan kamu macam ni. Senang sangat macam ni. Iaitu selesaikan 2y campur dengan z sama dengan 8 tolak x. Kemudian dia bagi 2x campur dengan 3z sama dengan y campur 9. Kemudian 3x campur dengan 4y sama dengan z campur 8. 6 markah. Jadi biasanya kita akan susun dulu. Sebab dia tak susun ni. Dia tak susun dengan cantik. Jadi saya akan susun dulu dengan cantik. Supaya semua unknown duduk belah kiri dan ikut abjad. Contoh macam ni. Ni y tu tiba. X dululah. Jadi x campur 2y campur z sama dengan 8. Dah tukar nampak. Yang ini tak ada masalah. 2x y pula. Tolak y campur 3z sama dengan 9. Yang ini 3x campur 4y tolak z sama dengan 8. Okay, kemudian kita boleh pilih. Okay, kita pilih contoh. Biasanya kalau nak kekalkan pilihan, yang pertama kita buat nombor 1 dengan nombor 2. Lepas tu kita akan buat nombor 2 dengan nombor 3. Ini biasalah. Ataupun 1, 2, 1, 3. Boleh je. Okay, contoh kalau saya nak buat ni dengan ni, maksudnya saya sama. Contoh saya samakan apa? Kalau saya samakan apa x. Okay. Bila saya samakan x, saya tengok yang ini 1 dengan 2. Senang. Maksudnya yang atas ni saya darab 2. Darab 2. Tapi bila 2 dengan 3 ni susah. Jadi tak ambil ni. Kita ambil terus 1 dan 3 boleh. Sebab lagi senang sikit. Sebab nanti darab 3 pula dia. Okay. Boleh faham kan? Yang pertama saya darab 2 atas. Saya akan jadi 2x tambah dengan 4y campur dengan 2z sama dengan 16. Kahwin dia dengan nombor 2 ni. 2x tolak dengan y campur 3z sama dengan 9. Saya akan selesaikan ni. Sebelum saya selesaikan ni, saya akan ambil 1 dengan 3 saya buat sebelah ni. Itu salah satu teknik dia. 1 dengan 3 buat sebelah tu. Ni 1 kali dengan 3 pula. Okay, 3x campur dengan 6y campur dengan 3z sama dengan 24.
Yang bawah sekali 3x. Okey, campur dengan 4y. Tolak dengan z sama dengan 8. Jadi kita akan buat kaedah penghapusan dekat sini. Tolak. Sini pun tolak penghapusan. Sini mati. 4 tolak. Jadi 5y. 2 tolak 3. Negatif z. Sama dengan 16 tolak 9. 7. 3 mati. Nampak dia cepat. Saya dah susun siap lah. 6 tolak 4. 2. Saya baik ingat. 3 tolak. Tambah? Ha? Aish, dah makin tiba-tiba dah makin apa? Hilang. Oh, tiba-tiba hilang ingatan. Okey, ingat balik. 24 tolak 8. 16. Jadi 2 ekor ni, bawah ni 2 orang ni kita buat persamaan serentak 2 orang pula. Terus sebelah. Kan? Jadi sama ada 2 orang ni senang kita nak tunjuk. Boleh tak nak tunjuk pun tak apa. Contoh saya ambil kat sini kalau saya nak menunjuk yang saya nampak Z lah. Z kena darab dengan 4. Jadi saya akan buat kat sini 20y tolak dengan 4z sama dengan 7 darab 4 28. Yang ini kita tolak ya, kita tambah. Hati-hati guys tu. Mati 22y sama dengan 44. Dapat jawapan kita y sama dengan 2. Kemudian dia reverse. Jangan kerja dekat sini je nampak. Dia akan reverse ni, akan reverse ke sini. Dia akan reverse. Masuk y kat sini. Jadi 5 darab 2 tolak z sama dengan 7. 10 tolak 7 sama dengan z. Oleh sebab itu dapat z sama dengan 3, nampak? Lepas tu dia reverse kat tempat kosong. Mana tempat kosong belum buat? Balance kan? Sini. Nampak? Itu cara kita buat. Dia reverse. Dia reverse kita akan pakai mana? Yang atas sekali. Yang atas sekali saya akan pakai x campur dengan 2y. Kemudian campur dengan z. 3. Sama dengan 8. Yang kita akan dapat x sama dengan 8 tolak 7. Sama dengan 1. Jawapan akhir kamu kena tulis kat bawah sekali. Oleh sebab itu, dapat jawapan X sama dengan 1, Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 3. Sebab kertas 1 ni, ruang dia limited. Jadi saya macam seolah-olah kita pecah 4. Nombor 5 soalan salah. Salah soalan ke soalan salah? Salah soalan ke soalan salah? Cakap betul. Soalan salah. Soalan salah ke salah soalan ke salah? Pak Barakah. Sebab tahu. Cuba yang tak tahu. Tengok pun juling nak menatang apa pula ni. Dah macam Terminator namanya. Denominator. Boleh ni? Mana kata soalan kau ni? Ha? Hai. Sabotaj orang nombor 1. Okey. Boleh yang di studio dan di rumah. Yang di rumah kalau apa-apa nak bertanya boleh terus cakap. Jangan risau, kamu boleh, kalau kamu tak puas hati kat kawan-kawan kamu di studio pun kamu boleh, tak ada masalah, kamu boleh nak kutuk dia orang ke. Dia tak dengar, saya je dengar. Tak ada masalah. Tempat salin dekat ni. Alamak Mamat, saya dah padam ni Mat. Sempat je sempat. Okey, nombor 5. Abang kata Sapuan senang sangat ni. Nisbah atau penyebut patutlah. Dia soalan ni, kalau soalan tu dia kata permudah apa, benda ni juga. Kadang-kadang soalan dia kata ungkapkan, benda ni juga benda yang sama, permudahkan. Dan menisbahkan penyebut. Macam mana step dia? Saya ajar kamu apa? Kurung semua dulu. Buat kurungan. Kemudian letak dia punya apa? Conjugate. Tolak jadi tambah. 5. Ini 3 tambah punca 5.
Okey, kemudian kita kembangkan yang bawah dulu. Kita dapatkan itu, kita akan dapat per. Yang ini kita guna apa? Yang A tambah B. A tolak B. Jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Jadi kita akan dapat 9 tolak dengan 5. Atas, dah boleh kembang lah. Kembang atas boleh, tak ada masalah. Kita akan dapat 6 campur dengan 2 set 5 campur dengan 3 set 5 campur dengan 5. Okey. Kamu akan dapat kat sini 11 campur dengan 5 set 5. Ni boleh campur dulu ni. Set 5 ni anggap macam X saja. Kan? Per dengan 4. Okey. Habis. Lepas tu check pula nombor ni. Boleh tak nombor 11, 4, 5 kecilkan? Tak boleh? Siap. Itulah buat kata sapuan. 5 markah macam bagi saja ke lah. Sebab kamu tahu. Kalau tak tahu, tengok. Nampak datang apa. Conjugate pun tak tahu. Itu bahaya dia. Okey, kita terus. Wow, log ni susah ke sapuan? Oh, Nick dah siap. Okey lah. Kalau Nick boleh buat, maksudnya senang lah. Nick kan selalu buat soalan. Selesaikan persoalan serentak. Oh, persoalan serentak. Alamak. Sorry. Padahal semua. Saya ingat log biasa je. Nampak macam pendek soalan dia. Aku ajar soalan ni. Kalau persoalan serentak, maksudnya panjanglah sikit cerita dia. Nampak macam pendek. Nombor 6. Baca soalan. Kalau soalan serentak melibatkan log atau indeks, bukan serentak, kamu kena tulis kiri kanan dulu. Contoh macam ni. Log 3 X tambah 1 sama dengan 1 tambah dengan log 3Y. Dia kiri kanan. Macam tu. Sini. Log 3. Kenapa kiri kanan? Sebab kita nak expand ke bawah. Mudah. Kita akan turunkan ke sini. Ke bawah. Okay. Yang ini tak ada masalah. Hanya kamu boleh pecahkan saja. Ni boleh pecah tak? Tak boleh pecah. Boleh pecah. Darab boleh pecah. Kalau tambah boleh pecah? Tak boleh pecah. Kalau tak boleh pecah, nak buat macam mana? Kita terpaksa tukarkan semua ni kepada indeks. Kalau tak susah. Contoh macam ni, log 3. Sebab ni bila dia tak sama, ni payah ni. Ni cerita dia. Nampak? Okey. Tapi kita boleh gabung ni. Contoh saya gabung ke sini, dia akan jadi apa? Log 3 X campur 1, kemudian tolak dengan log 3Y sama dengan 1. Sini akan jadi log 3 apa? X tambah 1 per dengan Y sama dengan 1, 3 bawa ke sebelah. 3 bawa ke sebelah, dia akan jadi X tambah 1 per dengan Y sama dengan 3 kuasa 1, 3. Kemudian dia dah jadi linear kembali. Dia jadi balik. X tambah 1 sama dengan 3Y. Dah linear. Ni tujuannya dia jadi linear je. Senang. Yang ini pun sama juga. Yang ini terus 3 ni pergi sebelah terus. 3 ni dia terus pergi sebelah. Dia terus jadi X tolak Y sama dengan 3 kuasa 2. Dia akan dapat X tolak Y sama dengan 9. Soalan jadi mudah terus. Kenapa mudah? Dah boleh buat penyelesaian persoalan serentak linear. Ni susun saja X tolak 3Y sama dengan negatif 1. Nampak? Yang itu bawa ke bawah dia. X tolak Y sama dengan 9. Hapuskan. Mati. Negatif 2Y. Kamu boleh pakai kalkulator je. Negatif 10. Y sama dengan 5. Dan X tolak 5 sama dengan 9. Jadi X sama dengan 14. Tengok. Dia idea pertama tu yang penting. Idea pertama. Kau buat tak? Tak tadi. Tengok suka skip.
Yang penting dapat macam tulis. Suka skip soalan ni. Boleh? Tengok soalan seterusnya. Mari. Nah, ni topik apa ni? Koordinat ni. Locus. Okay. Ni boleh? Alif boleh? Ni, faham? Okay. Yang selalu biasanya kamu lupa yang log boleh pindah sebelah terus. Yang tu kena ingat. Log pindah sebelah dia terus jadi ni. Jadi index. Okey, jom. Tengok soalan ni. Nombor 7 A10. Kemudian B -3, -5. Dua titik tetap. Titik G bergerak dengan keadaan dia bagi nisbah. AG nisbah dengan BG sama dengan 2/3. Cari persamaan locus bagi titik bergerak G. Persamaan locus. Dia nak persamaan locus. Okey, bila melibatkan persamaan locus, benda pertama kita kena dapatkan dia punya simple equation, persamaan mudah dia. Persamaan mudah kita akan ambil dekat ni. Dekat nisbah, saya akan tukarkan ni kepada bentuk pecahan. Per dengan BG sama dengan 2/3. Kita cross, kita akan dapat 3AG sama dengan 2BG. Yang mana AG dengan BG itu adalah apa? Jarak. Jadi kita akan guna formula jarak. Formula jarak kita terus buat 3 punca kuasa 2 punca kuasa. Kurungan macam Pythagoras theorem. Kuasa 2 tambah. Kuasa 2 tambah. Bila melibatkan locus di dua-dua belah, dia ada X tolak Y, tolak X, tolak Y, tolak. Ini ingat je soal locus. Tolak dengan siapa? Siapa kawan dia? Kalau dekat A, maksudnya kita akan tolak dengan koordinat A tersebut. Koordinat A adalah 1, 0. Yang sana B, koordinat B. Tolak dengan -3 jadi tambah 3. Tolak -5 tambah 5. Sekarang kerja kamu hanya perlu simplify, pemudahkan saja. Formula jarak tu hafal jangan lupa kuasa 2. Boleh? Kita kembangkan Bila kita kembangkan ni kuasa 2 ni kita matikan dengan cara kita kuasa 2kan semua. Kuasa 2 kan semua. Jadi sini akan jadi 9 kurungan. Yang ini yang tinggal yang ni lah, kembangkan lah. X kuasa 2 tolak 2x campur 1, kemudian campur dengan biasanya Y saya bawa ke bawah. Y kuasa 2 itu saja. Okey. Sama dengan 2 akan jadi 4. X kuasa 2 campur 6x campur 9 campur Y kuasa 2 campur darab 10 Y campur 25. Ini cara susunnya. Okey, yang mana besar akan stay, yang mana kecil akan pindah. 9 besar, 4 kecil. Jadi yang ini akan dikosongkan. Semua akan pindah ke yang besar. King dia kat sini. 9x kuasa 2. 4x kuasa 2. 9 tolak 4 akan jadi 5x kuasa 2. Biasanya x dengan y sama 5y kuasa 2 nampak. Susun pun dah cantik lah. Okey, kemudian x pula. 9 -18. Aku tekankan kita terus. -18.
24. Jadi negatif 18 tolak 24. Negatif 42X. Y pula punya turn. Y sebelah sini langsung tak ada Y. Sana ada 40. Pindah akan jadi negatif 40 Y. Nombor 1 kali 9, 9. Yang ini ramai ni. 25 dengan 9. 34 kali 4. 100. 36. 136. Betul? 136 maksudnya ni 9. 9 tolak 136. Negatif 127. Tapi kamu guna kalkulator lah, jangan buat macam ni. Tapi kalau boleh buat macam ni pun tak apa. Dia genius, dia macam tu lah. Tuh. Nampak sangat, nampak. Tambah tolak pun tekan kalkulator. Yang penting itu yang penting. Itulah, betul masalah tau zaman. Dulu kat muka kecil, saya kecil sama. Kita digalakkan hafal sipil tau. Kita pun hafal lah, darab kau-kau kan. Lalah 26 tolak 8 sangkut. Kan? Kalau kita tak diajar, hafal tambah tolak. Betul? Apa ada? Apa tambah tolak? Apa tambah tolak? Tak ada. Cikgu sipil. Kan? Dia tak tahu sebenarnya sipil tu pun datang kalau pelajar tu cakap tambah tolak, dia cakap. Kan? Tambah tolak kan sebab kalau 1 juta campur 1 juta senang kan? Senang kan? Kalau tolak 2 juta tolak 1 juta senang kan? Cuba 2 juta tolak 1. Gagap kau. Kan? Okey lagi 1 trilion tolak 1. Kau nak sebut macam mana? Faham? 1 trilion boleh fikir. Okey, lepas 1 trilion tolak 1. Oh, memang jam lah. Jadi tulislah macam nombor telefon senang Dia kata dia apa? 999 Berapa kali 99? Satu lagi. 999 baru bilion. Cukup tu 4 kali. Okey. Siapa yang tak puas hati? Nombor 8. Okey. Lepas soalan pasal apa ni? Janjang. Okey. Untuk pengetahuan kamu boleh rujuk soalan pasca untuk MAT. Tapi memang tak boleh rujuk soalan pasca kamu sebab tak ada. Kan? Tahun lepas ada sikit kan. Tahun lepas pun lain sikit lah, format lain. Format dia lain kan. Nombor 8. Tengok. Sebutan kenapa saya tengok di situ? Sebutan pertama bagi satu janja geometri. Allah, siapa? Kenapa soalan dia macam ni? Saya salah ambil buku ni. Sebutan pertama satu janja geometri A melebihi sebutan keduanya sebanyak 2. Melebihi apa? Tolak. Melebihi sebutan kedua. T2 sama dengan 2. Apa? Kalau Ishraq datang, siapa apa berjangkit dan penyakit Ishraq? A sama dengan tak. Dia ikut ayat dia terus. Satu-satu word by word. Dia sebut melebihi dulu ke 2 dulu? Melebihi pula. Tengok ayat dia. Dia kata apa? Sebutan pertama. Tulis apa? Lepas tu? Bagi satu janja geometri, lepas tu jumpa melebihi. Melebihi apa? Mana ada sama dengan dulu? Melebihi tolak dulu. Baru jumpa sebutan kedua. Lepas tu sebanyak tu yang sama dengan. Nampak? Ni semua kau ni masa Ishraq. Kau datang. Okey. Soalan dia.
Hasil tambah ketatanggaan janjang geometri itu ialah 50. S infinity dia sama dengan 50. Okey, soalan dia. Cari nisbah sepunya. Untuk janjang geometri dulu. Tn formula AR N tolak 1. S infinity formula 1 per 1 pula air. Air. Okay, jadi kita akan masukkan kat situ. Untuk A lah. T2 adalah AR. Sama dengan 2. Patuhkan A. Yang tinggal 1 tolak R. Sama dengan 2. Yang ini S. Yang ini A per 1 tolak R. Sama dengan 50. Jadi seolah-olah kita hanya ada 2 unknown je. Apa unknown kita? A dengan 1 tolak R. Betul? Jadi kita boleh guna teknik apa? Penggantian. Penggantian saya akan pakai A sama dengan 50 1 tolak R. Kita boleh pakai. Jadi kita nak pakai 1 tolak R ke A? Senang? Mana senang? Mana senang? Mana pun senang betul tak? Saya gantikan A dengan tu. 50 1 tolak R dengan 1 tolak R sama dengan 2. Boleh. Saya akan dapat apa ni? 1 tolak 2R campur R kuasa 2 sama dengan 1/25. Kemudian kita jadikan dia kuadratik balik. Apa dia apa ni? R kuasa 2 tolak 2R 1 tolak 1/25. 24/25 sama dengan 0. Tekan kalkulator. Ini saya gantikan. Dia ada satu lagi. Ini teknik penggantian. Okey. Setelah dah tekan kalkulator dah. Tekan kalkulator. Dengan degil je sapuan. 6/5 dengan 6/5 dengan 4/5. Oleh sebab itu R kita sama dengan 6/5 atau R sama dengan 4/5. Okey, yang boleh tak ambil dua-dua jawapan? Cuba baca soalan dia. Dia kata cari nisbah sepunya R. Satu jawapan tu. Kenapa satu jawapan? Sebab dia bagi julat kita. R tu tak boleh lebih daripada 1 ni. 6/5 lebih daripada 1. Jadi kita tak ambil yang ni. Jawapan kita hanyalah ambil R sama dengan 4/5. Senang kan? Kalau masuk exam macam ni. Rasa tak mencabar pula kan? Okey, nombor 9. Cuba buat. Nombor 9 bulatan. Kita dah buat revision banyak kali. Siapa mesti dia dah buat lah nombor 9 ni. Oh. Nombor 9 tu memang susah. Yang ini lagi susah. Yang ni ilham daripada mana? Yang ni sebenarnya saya ambil soalan exam. Soalan exam lah, saya petik, saya ambil soalan exam. Petik tulis tangan lah. Saya salin daripada internet salin. Malas lah dia kena edit kan. Sebab exam tu dah bahasa Inggeris semua. Saya nak type, nak translate, type lagi saya malas. Saya translate terus saja. Kenapa dia punya handset saya ni menunduk?
terlalu menunduk, mesti Nick langgar. Boleh, boleh. Ya, saya lukis. Baru nombor 8 ni. Aduh, ada sejam lagi. 9 eh? Laju sangatlah kita buat. Saya buat. Terus Ishraq buat. Siap. 9. Itu komplain soalan senang. Biasanya kalau kamu dah biasa buat MX, kamu tengok gambar dia pun kamu tahu soalan tanya apa. 10. Tengok gambar. Dia ada lorek. Biasanya kalau lorek, luas lah. Ataupun perimeter tu yang kita dia. Labelkan. Diberi bahawa jejari sektor ialah 10. Jejari dia 10. Dia dah tulis 10. Di sini pun 10. Okey. OQ, OA. 35. OQ dengan OA. Maksudnya semua 5. Sini 3. Sini lagi 2. Jadi ini nisbah. Nisbah dia bagi. Itu kita buat kat sini lah. Senang. Senang kita isi. Dia kata OQ nisbah dengan OA sama dengan 3 nisbah 5. Kita menjadikan equation kita OQ per dengan OA sama dengan 3/5. Guna jari je. Kamu boleh guna pemadam je. Yang mana OA adalah jari. Sini kita letak 10. Jadi kita boleh congak lah jawapan kita. Jadi OQ sama dengan 6. Kita letak sini 6. Jadi automatik kamu akan nampak 6, 10 sini. Berapa? 8. Pythagoras theorem. Jadi senanglah sini. 4. Nampak? Nombor-nombor tu akan keluar mudah. Dan sini. Sudut dia. Berapa sudut dia? Sudut dia kamu boleh pakai. Pole pun boleh pakai. Boleh pakai pole terus. Kita check Jadi A. Dia nak dalam radian. Kita akan pakai trigonometri. Jadi tan theta sama dengan 8/6. Theta sama dengan terus tekan dalam red. Terus tekan dalam red. Tan negatif 1. Tan negatif 1, 8/6. Tekan red. Mod dalam red terus. Dapat jawapan terus dalam red. Apa? Jangan tekan pakai ibu jari. Lambat lah. Ishraq. Oh, kamu besar. Sorry. Let's cover. 9273. Okey, 0.9273 rad. Selesai. A 3 markah. Luas kawasan Blorek. Kawasan Blorek ni kita boleh gunakan direct lah. Iaitu kita boleh pakai luas kawasan Blorek sama dengan luas sektor tolak dengan luas segi 3. Terus luas sektor kita, sudut kita tadi 0.9273. Jejari 10. Segitiga kita hanya perlu tahu bawah berapa? 6, tinggi dia 8. Itu je. Dah. Masuk formula 1/2 R kuasa 2 theta 9273. Alangkah bahagianya kalau soalan exam macam ni darab 6 darab 8. Jadi doa-doa lah bagi macam ni. Okey, berapa jawapan soalan? Tak tahu. Tiba-tiba je. Hilang ingatan tak seorang lagi. Tadi Ishraq dah berjangkit. Pakai ibu jari.
22.37. Okey, senang kan? Senang sangat lah. Kita pergi soalan, baru nangis nombor 10. Nombor 10 jangan risau. Nombor 10 adalah soalan yang paling senang biasanya. Sebab biasanya kalau kamu jumpa soalan macam ni, kamu terus tak tengok langsung. Dia setan lah, setan. Setan lah, setan. Bawa air seorang-seorang minum. Bawa lah satu tong. Kawan-kawan nak. Oh, COVID tak boleh share. Nah, dia tak boleh share botol tau. Air tu boleh. Botol. Alah, zaman sekarang ni kan kita dah endemik. Kita dah hidup bersama COVID. COVID tu kan rakan kita. Kan? COVID tu dah jadi macam apa? Macam semua biasa, siapa boleh kena. Makan Panadol sihat, esok COVID lagi. Tapi kamu jangan. COVID sebab apa? Untuk varian yang transformer ni, apa nama dia play Omicron apa? Transformer tu bagi kan nama geng-geng ni apa, bukan Autobot atau apa? Decepticon. Omicron dia datang pada sama dengan apa, ketua apa? Apa nama ketua dia? Decepticon ketua dia. Alah, dulu siapa kecil tu aku hafal semua tu. Besar lupa. Kau tak minat tengok yang jadi pistol tu. Apa nama? Tak apa. Okey, yang tengok rakaman ni boleh komen bagi jawapan. Okey. Nombor 10. 2 sek kuasa 2x tambah tan kuasa 2x sama dengan 2 sek x. Okey. Untuk buat soalan ni, langkah pertama, kamu kena anggap dia sebagai macam unknown biasa. Kalau ini sek, ini tan, ini sek. Maksudnya kita anggap dia yang tak sama seorangnya adalah tan. Jadi tan kena tukar kepada sek. Lepas tu kita ada formula setan. Nampak? Apa formula setan kita? Sek kuasa 2A tolak dengan tan kuasa 2A sama dengan 1. Jadi tan tu adalah sek tolak 1. Tapi dalam exam dia tak bagi macam ni. Dalam formula dia bagi macam ni. A sama dengan 1 tambah tan kuasa 2. Macam ni. Jadi kita tukar balik lah. Tan sama dengan sek tolak 1. Sini kita tukar. Dia kali 2 sek kuasa 2x tambah dengan sek kuasa 2x tolak 1. Sama dengan 2 sek x. Jadi kita dah dapat apa? Kuadratik. Sini 2 campur 1 akan jadi 3 sek kuasa 2x. Panggil sana. Tolak 2 sek x. Kemudian tolak 1 sama dengan 0. Kamu hanya perlu faktor pakai kalkulator. Faktor biasa je. Dan kamu akan dapat 2 jawapan. Kamu akan dapat sek x sama dengan berapa dan sek x sama dengan berapa. 2 jawapan. Berapa dapat? Pecahan ke point ke apa? Point. Satu nombor bulat, satu nombor pecahan. Okey. Nombor bulat? Satu pecahan negatif 1/3. Mati dia ni. Okey. Kalkulator nak selesaikan ni benda ni, kita tak boleh guna sek. Sek kena tukar kepada basic trigonometry. Kawan dia siapa? Sek sama dengan apa? 1/s tukar jadi k. Jadi dia akan dapat 1/cos. 1/cos sama dengan 1, jadi cos x sama dengan 1. Yang ini pun sama. 1/cos sama dengan negatif 1/3. Jadi cos x sama dengan negatif 3. Cos dengan sin, dia tak boleh lebih 1 nombor dia.
Cos dengan sin nombor dia tak lebih satu. Jadi yang ini lebih satu. Jadi maksudnya terus kita pangkah kita ambil sebab dia tidak tertakrif. Jawapan kita hanya melibatkan yang ini saja. Penyelesaian kita hanya kepada cos sama dengan 1. Jadi untuk cos melibatkan nombor kosong, 1 dan negatif 1, cara paling mudah adalah menggunakan graf. Ya. Pelajar ni. Okay, graf kita 1 ada 2 jawapan. Ini dan ini saja. Ini senanglah. Ujung dan ujung senanglah cerita dia. Itu siapa? Jawapan dia jadi X kita sama dengan 0 dan X kita sama dengan 360. Nombor 11. Nombor 11 ni pun agak menarik kat soalan ni. Kan? Tapi tak apa, kalau menarik tak apa, jangan dia menolak. Kalau soalan tolak kamu, tolak. Cari keturunan tangent. Apa formula untuk keturunan tangent? Ingat lagi? dy dx. Senang. Pada titik dengan keadaan garis tangent itu menyilang paksi y. Ini susah. X sama dengan 0. Ada pelajar tak nampak benda tu. Tak nampak. Tahu tak? Hilang paksi y. Tahu kan? Y intercept. Itu ni kelas MAT bukan English. Jangan translate. Nombor 11. Okey. Y sama dengan X tambah 1 per X tolak 2. Dia nak apa? Cari apa senang sangat soalan ni. 4 markah. Selalu pada titik keadaan garis tangent itu menyilang paksi y. Betul ke ni? Keturunan dia adalah dy dx. Seterusnya pada ketika apa? X sama dengan 0. Sebab apa? Menyilang paksi y. Kita akan buat dy dx. Kena pakai formula lah. Kan? Nak pakai formula ke nak pakai kalkulator? Tak seronok sangat kalkulator kan. 4 markah buatlah formula sikit. Jadi kita akan biarkan y sama dengan u per v. Jadi dy dx sama dengan v du tolak u dv per dengan v kuasa 2. Jadi masuk nilai terus lah. Kita dapat yang pertama saya akan buat u dulu. U sama dengan x tambah 1. Du sama dengan 1. Du ni maksudnya bezakan u kan. Okay, v pula sama dengan x tolak 2. dv sama dengan 1 juga. Okay, gantikan x terus kosong kita. Sini kita akan dapat 1. Sini kita akan dapat negatif 2. Ganti nombor terus. Lepas ganti nombor baru masuk. Oleh sebab itu dy dx sama dengan v dengan du sini. Negatif 2 kali dengan 1. Tolak dengan u dv sini. 1 kali 1. Per dengan v kuasa 2. V kita apa? Negatif 2. Kita masuk nombor tu kita akan dapat jawapan negatif 2 tolak 1 negatif 3 per 4. Siap. Okay, tapi kamu jangan tinggal macam tu sebab soalan tanya apa? Keturunan tangent. Okay, jawapan kita oleh sebab itu keturunan tangent adalah sama dengan negatif 3 per 4. Soalan mudah tapi kalau tak tahu, itu bahaya ML. Okey? Boleh. Nombor 12 dia terbalik.
Sebab nombor 12 yang dia bagi tu adalah apa? Fungsi keturunan. Dia terbalik pula. Dia terbalik dengan tadi. Keturunan tangent dengan fungsi keturunan dia terbalik. Okey, baca dulu nombor 12. Cari persamaan lengkung. Soalannya saya cari persamaan lengkung yang mempunyai formula persamaan lengkung. Y sama dengan pengamiran dy dx. Ini formula untuk equation of the curve, persamaan lengkung. Yang mana fungsi keturunan tu adalah dy dx. Dy dx ni adalah merupakan fungsi keturunan kan. Dia bagi apa? 4x kuasa 3. Tolak 9x kuasa 2. Tolak 8x. Baiknya dia punya fungsi keturunan dia. Melalui titik 2 negatif 12. Okey. Kita buat formula ni. Persamaan lengkung ni kita akan dapat y sama dengan pengamiran 4x kuasa 3 tolak 9x kuasa 2. Memang dia cipta untuk senang lah soalan ni. Kan? Sebab apa? Dia boleh mati nampak. 3. Jadi akan apa? 4x kuasa 4 per 4 tolak 9x kuasa 3 per 3 tolak 8x kuasa 2 per 2 campur C. Jadi kita simplify. X kuasa 4 tolak 3x kuasa 3 tolak dengan 4x kuasa 2 campur C. Masukkan koordinat. Negatif 12. 2 kuasa 4 tolak dengan 3. 2 kuasa 3 tolak dengan 4. 2 kuasa 2 campur C. Ini kita akan dapat apa? 16 mati ni. Kemudian yang tinggal ni apa? 8 kali 3, 24. Pergi sini 24 negatif. Dapat 12 balik lah. Betul. C dapat 12. Jadi persamaan kita Y sama dengan X kuasa 4. Tolak 3X kuasa 3. Tolak 4X kuasa 2. Campur dengan 12. Ini jawapan kita. Yang penting apa ni? Formula ni. Persamaan lengkung. Dy dx adalah apa? Fungsi keturunan. Term dia. Okey. Barulah sampai soalan yang gempak sikit. Bahagian B. Okey. Bahagian B saya bagi kamu buatlah dalam lebih kurang 5 minit cukup 5 minit. 10. Markah pun berapa je 8. Minta 10. Lebih-lebih kau ni. 5 eh. 5 kali 60. 300 sangat. Boleh bernafas banyak 300 kali. Boleh ucap la ilaha illallah banyak 300 kali. Sampai. Nombor 13. Okey. Nombor 13 ini agak mengecewakan lah soalan ni. Sebab terlalu mudah kan. Fx sama dengan 2x tolak k. Gx sama dengan 1 tolak hx. Kemudian A. Soalan ni saya rasa A kamu dapat buat ni. Dia kata apa? Cari nilai h dan k jika G5 sama dengan negatif 14. Yang ni kita boleh selesai kan? Kita ambil G5 kita ganti yang ni. 1 tolak dengan 5h. 14. Jadi negatif 5h sama dengan negatif 13. Betul? Salah. Tak berhati lah. Ya, betul. 15. Syarat tak berhati. H sama dengan 3. Dia kalau dia muka dia nampak muka dia macam tak. Okey. B. Belum B. Baru markah dapat sikit. Kita dapat lagi. Kemudian bagi apa lagi? GFX. GFX sama dengan 10 tolak dengan
6x. 10 tolak dengan 6x. Jadi kita akan buat GFX dulu kan. GFX apa? F masuk dalam G. 1 tolak dengan 3. H dah ada. Jangan lupa. 3. X tu masuk apa? F. 2x tolak K. Sama dengan 10 tolak 6x. Okay. Kemudian betul kan? Ini kita akan dapat 1 tolak dengan 6x campur dengan 3k sama dengan 10 tolak dengan 6x. 6x mampus. 3k sama dengan 9k dapat. Jua. Boleh? Dapat? Okay, B dia yang kamu tak dapat. Dapat. Ui, dapat gempa juga kau. Tak sangka saya. B tu susah sebenarnya. F negatif 1. M tolak 2. Sama dengan 3/M. Okay. Macam mana? Ni dia kalau jumpa F dengan F lagi tu dia seperti F bagi F. F bagi F mampus. Tinggal ni je. Ni siapa tak dapat tau. M kuasa 2 tolak 2M sama dengan 3. M kuasa 2 tolak 2M tolak 3 sama dengan 0. Berapa M dapat Isyak? Jadi dia tu dengan 3. Maksudnya siapa dapat lah. Sangka saya. Nick dapat ni. Nick pun dapat juga ni. Tapi kenapa C tak buat ni? Graf. Graf. Nah, graf modulus senang. Okey. Lakarkan graf Y sama dengan modulus mana GF? 10 tolak 6x. Okey. Kemudian ada julat tak dia bagi? Dia ada bagi julat X negatif 1. Lepas tu 3. Okey. Sebenarnya untuk graf modulus kita hanya perlu ada 4 koordinat. Koordinat 4 kita boleh buat 4 kotak macam ni. Kotak. 1, 2, 3, 4 tak boleh, kena ada satu lagi. XY. XY kena tulis kat luar. Untuk buat graf modulus. Iaitu langkah pertama kita cari dia punya pintasan dulu. Pintasan maksudnya apa? Pintasan X. Pintasan X maksudnya apa? Tak kisahlah nak pintasan XY. Maksudnya kalau kamu jadikan dia X kosong, apa cerita bila X kosong? X kosong maksudnya Y sama dengan 10. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, apa jadi bila Y pula kosong? Y pula kosong dia akan jadi berapa? 6x per 10, 5/4 betul? 5/4. Kan boleh congak kan? Kosong sama dengan 10 tolak 6x. Modulus hilang sebab kosong. Jadi 10 6x sama dengan 10. X sama dengan 5/3. 5/3. Betul? 5/3. Yang ni apa tadi? 5/3. Okey. Kemudian kita letak dia punya ni pula. Kemudian julat dia. Apa jadi bila X negatif 1? X negatif 1 masuk. X negatif 1 jadi 16. Okey. Kemudian X3. X3 negatif 8 jadi lah. Betul. Itu saja yang kita perlukan untuk buat graf ni. Okey. Siapa dapat ke graf ni? Malas. Apa benda malas tu? Malas adalah syaitan. 0, 10. 0, 10 dengan apa? 0, 5/3. 0, 5/3 kat mana? Y.
Ini 5/3 lebih 5/3 berapa lebih kurang 5/3. 1 point lebih. Sini lah kan. Sini lebih kurang 5/3. Okey, dua orang ni memang dia akan sambung. Pintasan dia dua-dua ni akan disambung. Dia akan disambung tengok. Jadi kita akan sambung dua-dua ekor ni sambung. Lepas tu kita akan teruskan graf tu. Teruskan ke mana? Dia ke atas sebab dia modulus dia hanya ada positif saja. Ke atas dia pergi ke mana? Dia pergi ke negatif 1. Sini negatif 1 lebih kurang. Negatif 1 pergi sampai apa? 16. Kamu tarik dulu. Negatif tarik dari lurus. Kamu tarik je putus-putus pergi sini, patul pergi sini. Letak je sini terus 6. Nampak? Dia mula-mula kamu sambung apa dulu? Lepas tu saya buat ni. Dua ekor ni dulu. Pintasan dulu. Kemudian seorang lagi apa? Pantul. Satu dia banyak pantul. Pantul dia 3, 8. Jadi kita tahu 8 kat sini. Kita boleh bawa lebih kurang. 3, 1 lebih kurang sini. Boleh je. 3 Jadi pantulkan saja sini 8. Sebab dia lakar saja. Sambung. Siap. Dia mula-mula buat apa? Buat dulu dia punya apa? Pintasan X dan pintasan Y. Lepas tu julat-julat. Okey. Ni markah dia berapa ni? 8 ni. Banyak 8. Satu lagi vektor. Vektor memang favorite korang lah. Cuma saya tak tahulah kalau vektor keluar macam ni. Ini vektor ni pelik dah soalan ni. Vektor kau koordinat. Vektor ni kan? Bawah tu? Koordinat. Atas tu? Oh, ni koordinat. Saya salah baca soalan. Koordinat tu, vektor tu senang kan? Koordinat yang susah Koordinat kebat ke ni? Apa? Benda kebat biarlah saya buat. Kan? Kalau dalam exam pun tak apa, nanti kamu kalau jumpa kebat kau seru nama saya 3 kali. Kemudian ketuk kaki. 1, 2, 3. Kamu akan terus ke tempat saya. Kamu akan hilang dari dewan tu tau. Pemeriksa akan cari. Pengawas besar akan cari. Mana ni? Mana dia pergi? Hilang. Bagi saya akan bagi nasihat lah. Okay, jangan tiru. Tak elok tanya cikgu. Exam kan. Kalau boleh buatlah cakap mana yang mampu kan. Benda ni exam. Exam ni adalah hanya untuk menguji je. Dia macam kamu main game lah. Main Mobile Legends kan. Kalah tu biasalah. Tapi janganlah tak kill langsung. Itulah bodoh sangat kan. Pakai zilong. Kan, lepas tu cerita lebih-lebih. Tapi tak bunuh orang langsung. Bodoh sangat. Itulah. Kawan-kawannya kalau pakai apa benda pun support lah sikit. Jawablah soalan. Itulah kan. Dia tak siap. Kita bukan hebat mana pun untuk menjawab sampai 100% markah. Kan? Cuma kita nak 90 je. Okey, nombor 14 dah tarik nafas dah? Punya apa? Saya lukis pun belum. Saya tak pernah buat soalan, saya tak pernah baca soalan ni. Saya kalau soalan tu saya dah pernah buat, saya dah bincang dalam kelas pun menyampah. Saya tak suka. Saya suka soalan tu biar saya pun tak pernah buat, kamu pun tak pernah buat. Sama-sama kita tengok semenung dua orang. Jadi A kat sini adalah 26. Masa saya salin ni, otak saya tengah fikir. Jangan kacau saya dapat. Tampar kau ni lagi. 3X. Kan? Y sama dengan 3X tolak 15. Yang ini Y sama dengan 1/2X. Buat macam senang apa susah dia ni. Okey, soalan. Maklumat. Rajah 2 menunjukkan sebuah segi 4 selari O, A, B, C dengan keadaan O ialah asalan, A ialah titik 26, persamaan garis lurus O, A, B. Dia bagi semua dah. Kan buat penat kita salin je.
garis serenjang titik A ke OC menemui OC pada titik D. A dia automatik dia suruh cari apa? Titik D. Ada berapa kaedah kita dapat titik D? Satu dengan kaedah menggunakan serenjang, dan titik persilangan antara persamaan ni dengan persamaan ni akan memberi persamaan serentak. Jadi kita perlukan yang pertama persamaan garis lurus. Apa huruf tu? B. AB Jadi AB kita ada tak? Ada. Y sama dengan 3x tolak 15. Okey, sekarang ni kita kena cari persamaan garis. Ha? OA? Kenapa saya tukar? Oh, CB. Oh, AB kena buat sendiri. Tadi aku tanya ada tak? Aku cakap ada. Israk ni. Main-main Israk Okey, jadi kita buat Y sama dengan 1/2 X tambah C. Pakai koordinat 26. Sebenarnya ada sapuan. Pandailah sikit. Harapkan Israk. Aduh. Mat pun gantung. Ada? Ada? Tak dapat 100% lah. 60. Oh. Tanya. Tolak apa? Oh, satu tu. Ini tak sembang dengan Israk ni. Aduh. Jadi C dapat 5. Y sama dengan 1/2 X campur 5. Sebab tu dalam exam jangan sembang. Nampak? Boleh ganggu. Dan jangan tengok kiri kanan. Muka kawan pun boleh menyebabkan stres tau. Padahal dia tak tahu benda pun. Apa dia tengok tak tahu kan? Kamu tengok stres tengok dia. Kan? Kau baling ke? Slipper, kasut kau pakai, kau buka, kau baling. Pastikan pengawasan nampak. Okey. Dapat AB. Satu lagi kita cek AD AD adalah berserenjang. Jadi AD adalah Y sama dengan berserenjang. Jadi negatif 2 X tambah C. Kita pakai formula apa? M1, M2. Berserenjang sama dengan negatif 1. Serenjang. Tukar tempat, tukar simbol. Koordinat masih koordinat yang sama. Jadi 6 sama dengan negatif 2 kali 2 campur C. C sama dengan 10. Nampak laju je saya buat. Kalau Israk tak ganggu. Tambah 10. Jadi dua-dua ni kena buat apa? Persamaan serentak. Jadi kita akan kenapa saya buat? Kenapa saya pergi buat AB Pakai je lah OC tu lah. Ini semua sapuan je pasal. Tak apa. Untuk dapat koordinat D, kita akan gunakan persamaan serentak antara garis AD dengan DC, betul tak? DC Jadi AD kita dah ada, DC pun kita dah ada. Saya akan buat persamaan serentak dia. Y negatif 2X campur 10. Seorang lagi. Y sama dengan 1/2X saja. 1/2X saja. Okey. Jadi kamu boleh buat persamaan serentak dengan menggunakan kaedah penggantian. Saya pakai penggantian lah sebab saya malas tekan kalkulator. Kepada Jadi kita akan dapat kat sini X sama dengan negatif 4X campur dengan 20. Jadi 5X sama dengan 20X sama dengan 4. Masukkan. Jadi Y sama dengan 1/2X. Jadi Y sama dengan 1/2 kali 4 dapat 2. Jadi koordinat D kita adalah 4, 2. Okey. Jadi seterusnya siapa? Yang ni kita dah dapat D 42. Letak sini. 42 D dah dapat. Persamaan kita dah dapat tadi apa?
AD. Saya padam ya. AB. AB kat sini pun dah dapat Y 1/2X tambah 5. AD pun dah ada negatif 2X campur 10. Okey, sekarang saya nak padam untuk buat koordinat seterusnya. Boleh adik? Tak muat Kamu jangan padam lah macam ni. Kamu saya buat macam ni, kamu lah exam buat macam ni. Aduh, mampu aku. Kan? Lepas jawab saya pun padam, saya pun padam lah. Betul heran markah tak dapat. Koordinat point B. Point B macam mana? Point B kita pakai siapa? Point B sini kan. AB dengan BC Kita pakai AB dengan BC. AB pun kita dah ada. Y sama dengan 1/2X campur 5. BC sama dengan Y sama dengan 3X tolak 15. Pun kita boleh buat persamaan serentak. Saya buat kaedah pergantian. Kamu boleh buat. Pakai ini saya malas lah pergantian. Saya terus pakai penghapusan. Penghapusan kita buat terus akan dapat negatif 1/2X campur Y sama dengan 5. Pindah. Ni akan jadi negatif 3X campur Y sama dengan negatif 15. Dan kalkulatornya adalah kawan kamu Ishraq. Dia akan tekan. Apa Ishraq? Tapi tak susah mana lah soalan ni maksudnya. Oh dia. Tagak lah. X8 Y 9. Jadi soalan kita koordinat B. Koordinat B kita akan dapat 8 9. Okey, manakala C. Dia nak titik C. Titik C kita pakai DC CB. DC pun dah ada tadi. Mana DC kita tadi? Y sama dengan 1/2X. Kemudian CB. CB kita pun CB kita tu. Y sama dengan 3X tolak 15. Okey. Jadi kita boleh gunakan kaedah pergantian, boleh penghapusan pun. Boleh Kalau pergantian saya pakai kat sini 1/2X 3X tolak 15 darab 2 X sama dengan 6X tolak 30. Jadi kat situ kita akan dapat negatif 5X sama dengan negatif 30. X sama dengan 6. Jadi X sama dengan 6. Y sama dengan 1/2 6 3. Jadi koordinat kita adalah 6 3. Sah. Kita dapat Jadi kalau saya tak pakai kaedah pembandingan penghapusan, saya bandingkan Y sama dengan Y tu, dia dapat koordinat A. Itu saya salah. Saya salah. Saya buat yang ni. Dengan yang ni tu tak. Nak cari D. Sebab tu bila saya buat jalan kerja, saya akan pakai ni dengan ni. Tapi tak apalah dah terlanjur buat Kalau dah terlanjur kita mengakulah siapa anak tu. Tapi saya biar je. Yang dah cari tak padam pun. Sebab kita tahu benda ni walaupun kita cari ni dah dapat. Sepatutnya yang soalan A tu tak payah buat apa pun. Benda ni dah ada. Kita hanya perlu buat persamaan ni je. Soalan ni dengan persamaan ni buat persamaan serentak. Okey. Vektor. Dia pilihan kan? Tadi antara vektor dengan ni
Vektor kan? Saya lukis dulu. Vektor itu kita dah buat latihan baiknya vektor. Saya rasa vektor kamu tak ada masalah kot jawab. Cuma saya tak tumpu sangat vektor yang melibatkan apa? Vektor lokasi. Vektor lokasi dengan vektor satu lagi. Apa saya tengok location vector dengan motion vector. Nombor 15. Vektor dia ada gambar lebih kurang macam tu, gitu and gitu. Gitu and gitu. Gitu. A, B, C, D, O, E, 2Y, OA tu je. Boleh ke yang di rumah boleh faham ke? Ada yang tinggal ke? Faham, cikgu. Boleh Okey, kita label dulu. Rajah 3 menunjukkan sebuah segitiga OAB. D ialah titik tengah. Nanti taiknya titik tengah. Titik C berada pada OA dengan keadaan OC pula dia bagi OC sama dengan 4/7 OA. OA kita ada. OA dia bagi berapa? 7x. 4/7 7x. Jadi OC kita sini 4x saja. Sini akan jadi 3x. Okay. Seterusnya apa lagi dia bagi? Garis lurus OD dan BC bersilang pada titik E. Okey. OA 7, OB 2y. Okey, settle. Soalan terus A. Ungkapkan BC. BC. Okey, mana BC? BC maksudnya kita akan guna apa sini? BOC. BO campur dengan OC. Ni free ya, bonus. Negatif 2y lawan arah campur dengan 4x. Okey, masa kamu tanda kat gambar, kamu tak payah letak bawah-bawah tu pun tak payah. Jawapan kena. Jawapan kena ombak bawah tu sebab tunjukkan vektor kan. Nombor 2 OD. OD pula kita boleh ambil apa? OD. OD saya nak pakai A lah A. OD saya pakai OA campur dengan AD. Okey. Manakala AD pula adalah OA dah ada. AD adalah 1/2, separuh daripada AD. Jadi kita akan pergi teruskan lagi. 7x campur dengan 1/2. AB pula adalah AO campur OB. AO negatif 7x campur dengan 2y. Jadi x akan dapat 7/2. Betul 7/2. Campur dengan 1. Maksudnya y lah. Okey, siap. Dan biasanya kalau soalan jenis macam ni, bila kita dapat A, biasanya B tu mesti kita dah boleh jawab. Okey. Boleh ni? Ingat lagi. Okey, soalan B. Dia bagi kita apa? OE. OE sama dengan POD. TC juga apa ada? Kita ada OD. TC dulu. P 7/2x campur dengan Y. Saya expandkan jadi 7/2px. Vektor belakang sekali kan. Campur dengan P. Y. Okay. Kemudian dia bagi kat sebelah tu apa? BE. B
BE sama dengan QBC pun ada kat atas. QBC kita masukkan saja. QBC kita adalah X dulu susun kamu tulis X dulu tolak 2Y. Jadi expand akan dapat 4QX tolak 2QY. Q tu tak ada vektor. Okey, boleh? Padam Soalan seterusnya dia minta ungkapkan OE dalam sebutan PXY. Maksudnya kita dah ada. Terus kita boleh tulis dekat B ni. Terus boleh tulis nombor 1. Kalau kita dah ada benda tu. OE. Yang kita dah ada adalah dekat nombor 2. Jadi kita boleh ini jalan kerja nombor 2 kita. Jadi dia bukan nak BE, dia nak OE. Tapi bila kita dah buat BE, maksudnya BE ni mesti digunakan. Jadi kita akan jadi OE adalah OB campur BE. Dia mesti digunakan hint dia. Jadi OB kita dah ada 2Y campur dengan ni lah 4QX tolak 2QY. Jadi kita boleh susun 4QX campur dengan 2 tolak 2QY. Okey. Seterusnya, cari nilai P dan Q. Senang. Sebab kita ada OE, kita ada OE. Dua-dua OE. Jadi untuk C kita bandingkan saja. Saya akan ambil X ni adalah 7/2P sama dengan X yang ini. Sebab benda yang sama. 4Q. Y pun sama. Ini X cerita. X-nya. Okay, Y punya, vektor Y dia P sama dengan 2 tolak 2Q. Jadi kita ada 2 unknown. Jadi kita boleh selesaikan dengan menggunakan persamaan linear serentak. Ini saya pindahkan akan jadi 7P sama dengan 8Q. Jadi kita boleh jadikan 7P tolak 8Q sama dengan 0. Yang ini P campur 2Q sama dengan 2. Susun. P campur 2Q sama dengan 2. Buat serentak. Dapatlah P sama dengan Q sama dengan. Agak mudah. Oh, saya nak kena buat? Ya, saya tengok. Janganlah. Jangan bersuara, Syah. Jangan bersuara. Saya tak dapat. 7. Oh, tak dapat. Berapa extra? 8 per 11 dengan Q 7 per 11. Okey, boleh ke dapat pecahan? Kenapa? Mana dia bagi tahu ratio? Kita nak baca soalan? Apa? Dia bagi tahu ratio? Itu ibarat pemala yang Itu masa kena ibarat lah. Dia macam lambda ni. Okey, kalau nak cari OE macam mana? Kalau cari OE macam mana? Ni? OE macam tapi ada nilai P kan? Kalau nak dapatkan, ambil nilai P. Itu lagi dia maksud.
Constant. Oh, constant. Faham tak, Syak? Faham. Apa yang maksud kamu sebenarnya? Sedangkan kalau di nilai tu kita tak tahu nilai tu sebenarnya. Okey. Kita dah nilai tu, kita tahu lah OE tu berapa. Sebenarnya apa? Nanti kalau kita ada OD, OE adalah OE dia pakai OE hilang 8.11 OD. Cakaplah sini ni. Constant ke dia tu? Bukan lambda. Oh. Kan? Apa pula constant? Ni nisbah. Soalan kata dia pemana ni tu? Ha? Soalan ni kata direktif pemana? Tadi siapa kata nisbah? Sama ke tu? Kalau cikgu nisbahkan OE kepada OD, Apa beza pemalang dengan nisbah? pemala dia satu nilai, kalau nisbah dia dua. Pemala dia satu je, kalau nisbah dia dua nisbah berapa? Kalau dia 8, Tak pasti. Ha? Jawapan dah okey. Betul. Saja yang gurau dengan siapa bila lagi kan. Lepas ni tak jumpa dah. Betul tak? Kan? Lepas ni ada lah MAT. Lepas ni SPM saya pun dah tak ada student. Tuition ni pun dah tutup dah. Dah tak ada orang tuition. Kat YouTube. Kat YouTube. Kamu pun tak nak sebar-sebarkan. Kan? Saya tak dapat pun like banyak. Okay. Budak sekarang tengok tapi tak like. Okay, berita baik untuk kamu. Bulan depan pula lepas SPM ni kamu boleh jadi saya punya marketing agent. Kan? Cuma kelebihan dia adalah kalau kamu rajin, kamu boleh jadi jutawan. Kalau rajin. Sebab yuran saya mungkin saya buat secara online banyak. Iaitu yuran ni adalah 250 setahun. Maksudnya pelajar tu bayar 250, kan? Kelas dia setahun terus. Kelas dia seminggu sekali, macam itulah. Selama 1 tahun. Dan komisen kamu adalah RM50 untuk seorang pelajar. Jutawan lah, kamu kena cari 1 juta pelajar. 1 juta pelajar kamu dapat 50 juta. Kan? Oh, bila skill raya boleh. Kerja Jaya pun saya suka. Setiap kali ada customer beli, kan, saya akan bagi flyer saya sebagai masukkan dalam dia plastik dia. Okey, jadi kita jumpa lagi besok petang. Besok petang soalan ramalan. Jangan lupa soalan ramalan. Mana soalan ramalan? Macam. Soalan ramalan soalan ramalan. Masuk. Sebenarnya ini bukan soalan ramalan apa, ini adalah past year question. Yang saya kutip pada soalan IGCSE. Kamu tengok soalan dia? Kan? Tapi sebenarnya sebab dua-dua AMAT, dia pun AMAT, kita pun AMAT, dan dia exam dulu. Dia dah exam, kamu belum. Kan? Lebih kurang lah. Okay, cuma saya buang-buang lah benda yang dia belajar lebih, kamu tak belajar. Sebab soalan saya tengok, sebab soalan MAT pun dia ambil lebih kurang daripada IGCSE. Dia mungkin AMAT pun sebab syllabus baru ni, mungkin dia akan ambil dari situ juga. Kan? Jadi saya target lah. Jadi saya ambil sikit je. Dia ada, kalau kamu tengok, kamu jangan buka lah, nanti kamu crash. Okay. Jadi kita jumpa lagi insyaAllah besok petang. Waktu yang sama. Okay. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Lepas kelas hari apa? Selasa kan? Exam kamu Rabu kan? Selasa je lah kan? Selasa Rabu kan? Cuba tengok nanti. Sebab ada 2 kali kelas lagi saya rasa. Saya ingat Rabu tu ada. Saya ingat Selasa habis.